Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam keadaan terkejut. Pukul 12 bulan Januari. Pukul 12 tadi dia berbuat jadual. Kita pun ingat biasa surau Sayyidina Umar Al-Khattab ni bila datangnya bulan Syawal, biasanya 2 minggu pertama tu tak ada kuliah kan. Tiba-tiba pukul 12 tadi tengah kelam kabut nak masak, tetamu datang rumah. Tiba-tiba ustaz hari ni ada kuliah maghrib. Oh, rasa macam kau sangat. Tiba-tiba ada kuliah, kita pun standby dekat mana. Tapi tak mahu datang pun dengan pakaian raya, baju raya, cuma songkok raya tak ada, capek raya tak ada, seluar raya, baju raya ni. Hari ni tahun ni tema ni warna biru. Itu pun dapat baju percuma. Makanya alhamdulillah, syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan terkejut ini, dalam keadaan masih lagi dalam suasana Syawal, walaupun kita menyambut Hari Raya Aidil Fitri itu takbir hanya 1 hari, tapi dalam bulan Syawal ini yang menjadi rutin kepada khasnya kepada umat Islam Indonesia, menjadikan Syawal ini sebagai bulan untuk merampaikan silaturahim. Jadi dalam keadaan Syawal ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri dan juga kullu 'am wa antum bi alfi khair. Kullu 'am, setiap tahun, wa antum bi alfi khair. Setiap tahun kamu semua, anda semua bi alfi khair, dalam keadaan beribu-ribu kebaikan. Jadi moga-moga dengan keadaan kita pada hari ini, insya-Allah Ramadan telah lalu bagi kita lebih kurang 2 bulan, lebih kurang seminggu lebih. Jadi insya-Allah kita akan bertemu Ramadan. Saya pun buat cek sikit dalam Google bila Ramadan tahun depan. Habis Ramadan betul hari Jumaat lepas malam Jumaat yang itu dekat surau Al-Mizan, persilakan kita pun cek Ramadan insya-Allah jatuh dalam 15 Mei lebih kurang, itu hari Khamis, dan Aidil Fitri jatuh pada dalam lebih kurang 15 ke 17 Jun, kebetulan jatuh hari Jumaat. Jadi bila melihat pada tarikh tersebut, bila tengok Hari Raya Aidil Fitri itu jatuh pada hari Jumaat, yang pentingnya kita lah kerja dengan ambil cuti. Selesai dah. Next year, kita tengok lagi. Saya tengok lagi berapa? Sekolah raya apa nak Ramadan, masa sekolah Ramadan sebab ada cuti sekolah, nak buat ibadat masa lebih sikit lah kita cikgu. Ada cuti sekolah sekolah lah. Kalau hari ni kerja ada cuti sekolah, hari ni tak cuti apa, kata Sabtu dan Ahad. Jadi struggle dia lebih. Jadi sekolah. Jadi kalau kita perlukan masih ada cuti panjang lagi, walaupun 2-3 minggu, jadi untuk apa? Untuk dalam Ramadan dan hanya sekolah lah kita melaksanakan ibadat. Bukan apa tuan-tuan. Disebut Ramadan, banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana benefit Ramadan. Kalau kita tengok tadi macam hari itu kita sekarang, saya highlightkan dalam bulan Ramadan itu, saya highlightkan kepada bagaimana untuk menjadi ibadah rahmat, iaitu tidak membazir dalam pembelajaran kita, tidak berbelanja lebih daripada kemampuan kita. Itu Allah sifatkan sebagai ibadah rahmat dalam Al-Quran. Tapi kita tangguh sikit tajuk tidak akan binasa seorang bersama doa. Bila sebut doa, orang ni dia cuba kepada Allah. Kipas ni mata, tiba-tiba ada kata apa kita simpan 10 bulan. Ada kata-kata yang menarik kita boleh ambil daripada aspek berdoa, kita simpan. Cuma kita nak ambil pada malam ni ialah kita baru berlalunya Ramadan. Semua makna bagaimana kita nak kejar Ramadan akan datang kalau kita dapat melaksanakan apa perkara-perkara yang baik yang berlaku yang kita lakukan dalam Ramadan akan menjadi kafarah kita dalam masa setahun selepas Ramadan akan datang. Banyak perkara baik yang ini. Bila kita tengok tadi Aidil Fitri dan Salafus Saleh, Aidil Fitri dan Salafus Saleh,
Iaitu kata-kata daripada Imam Anas bin Malik rahimahullah ta'ala. Tengok Idul Fitri kita bagi hari raya. Imam Malik pendapat hari raya dia begini. Ada 5 hari raya bagi orang Islam. Kalau melihat kepada hadis Rasulullah SAW, adalah hari yang menggembirakan bagi orang Islam ialah hari raya. Antara menggembirakan bagi orang Islam ketika Ramadan ialah berbuka puasa. Dan antara lain hari yang menggembirakan bagi orang Islam ialah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila datang hari raya 1 Syawal tu, jadi yang tu macam isu sikit, oh tak boleh pergi raya, first raya pergi kubur dan sebagainya lah. Ada kata tak boleh, ada kata. Memang kalau lihat pada hadis Rasulullah SAW, hari raya itu kena bergembira. Sebab apa gembira? Jadi kita sebut kenapa kena bergembira di hari raya pada 1 Syawal. Jadi kembali kepada kata-kata Imam Anas bin Malik rahimahullah ta'ala, Idul Fitri dan Salafus Salih, beliau menyebutkan ada 5 hari raya untuk orang mukmin. Sebagai refleks kita, apakah hari raya kita tercapai dengan maksud kita pada melaksanakan, setelah melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Imam Anas bin Malik rahimahullah menyebut, bagi orang mukmin perayaan itu ada 5 hari raya. Lil mukmin khamsatu a'yad. Bagi orang mukmin ada 5 perayaan. A'yad, Aid itu maksudnya hari raya. Tapi kita bila terjemah ke dalam bahasa Melayu, dia jadi Aidul. Aid dalam bahasa Arab sekolah Aidul Fitri. Itu perayaan kembali kepada fitrah. Aidul Adha, perayaan Al-Adha ni maksudnya pengorbanan. Dan korban duit dan sebagainya untuk laksanakan ibadah Quran. Jadi Aidul Fitri kita kembali kepada fitrah. Itu diumpamakan 1 Syawal kita diampunkan dosa-dosa kita. Tapi kembali kepada kata-kata Imam Anas bin Malik rahimahullah, bagi orang mukmin ada 5 perayaan. Yang pertama dia kata, kullu yawmin yamurru 'ala al-mu'min wa la yaqtu 'alaihi dhanb fa huwa yawmun. Hari yang berlalu tanpa dia melakukan dosa, maka itulah hari raya. Kadang-kadang kita manusia sebagai anak Adam, dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, setiap anak Adam ada membuat dosa, ada membuat silap. Dan kembali ke jalan kebenaran bukan kepada dorongan. Kalau asyik kita kata dia ni, kadang-kadang kita rasa terharu apa salah seorang mufti wilayah persekutuan. Semua dapat bayar. Seorang mufti datang, pergi jumpa golongan-golongan, dia jangan tak ada rumah. Disebut pekerja-pekerja seks kepada pelacur dengan jubah, dengan pakaian seorang ulama pergi jumpa mereka. Dan ceritakan manusia memang nak melepaskan diri daripada rasa itu perlu kepada dorongan-dorongan, sokongan. Kalau hari-hari kita ada bagi kata-kata yang negatif kepada dia, adalah dia tak semangat nak buat benda baik. Tapi dengan datang yang mufti wilayah ke kawasan mereka, ke dalam pejabat mereka, ke dalam kediaman mereka, semua kakak berebut nak salam tangan. Allah nak ajar mereka supaya dapat kembali ke fitrah kita sebagai orang Islam. Bila sebut puasa ke tidak, semua kata aduh, dia kata puasa. Tapi kalau Imam mufti wilayah Muslim kalau mengambil pendekatan yang negatif, langsung tak nak pergi ziarah mereka, membiarkan mereka dalam keadaan bergelumang dan dosa, mungkin. Kerana kita tak tahu bagaimana mereka boleh terjebak dalam keadaan itu. Tapi kalau kita dapat menyelamatkan mereka daripada lembah maksiat dosa kepada lembah, kepada mereka ke arah yang lebih baik, alhamdulillah. Bahawa kita dapat apa yang Anas bin Malik mengatakan, hari yang berlalu tanpa dia melakukan dosa bagi seorang mukmin, maka hari itu adalah hari raya. Seorang tanpa dosa kita hidup. Ini main yang bulan Syawal, semua pakai Allah. Dulu dalam bulan Ramadan, semua kata-kata itu dijaga. Sekarang orang tak kata-kata berdepan-depan, mereka berkata-kata melalui aplikasi media sosial. Mengawal kata-kata bulan Ramadan, alhamdulillah cantik. Tapi bila masuk ke Syawal, baru mula-mula tadi mereka lemah, pas gaji tak tahu kenapa.
pendukung bola, pendukung apa kepada kata-kata yang tertulis di dalam laman-laman atau media sosial terdapat dalam website barat. Kita boleh compare bagaimana kata-kata buruk itu kurang dinyatakan, kurang diluahkan berbanding kita punya berbagai keyboard warning. Bila tengok apa ni Allah, banyak sangat kita bergelumang dengan kata-kata yang bukan-bukan cakap. Senang sangat nak mengeluarkan kata-kata buruk berbanding orang putih. Sedangkan orang putih itu mereka orang Islam. Memang ada, tapi mereka masih lagi nak ada masih lagi menjaga kata-kata. Tapi kalau kita bilang apa, macam tak boleh apa, habis semua kata-kata ni dikeluar. Walaupun baru dia berlalu bulan Ramadan. Bagaimana mendapat perayaan orang ini berlalu dengan satu hari tanpa kita membuat sesuatu yang pertama. Yang kedua, hari di mana meninggalkan dunia dalam keadaan dia beriman, maka itulah hari raya. Meninggalkan dunia dalam keadaan kita beriman. Memang semua kena orang kata alhamdulillah dapat meninggal pada 1 Syawal, dapat meninggal pada bulan Ramadan. Tapi kalau kita dapat kuasai diri kita, kuatkan iman, sebab iman ada masa naik, ada masa turun. Ada masa iman tu kuat, ada masa iman tu lemah. Biasalah dalam perasaan hati dalam jiwa kita kena kuat. Itu tak adalah imam semua berdoa, imam lepas sembahyang berdoa tu imam. Tetapi akan dalam mana kuatkan penilaian kaki kita. Sebab supaya kita esok mati dalam husnul khatimah. Itu yang Dr. Zulfiqar tadi kata melawan orang ini buat kerja state dan sebagainya. Memang mereka lah ni dalam keadaan mungkin dalam bergelumang maksiat, tapi kita tak tahu bagaimana keadaan mereka di penghujung. Kalau keadaan mereka di penghujung mendapat husnul khatimah, kita betul, maka berjayalah mereka kita yang bagaimana saya terbaca apa artis Indonesia dangdut jujur. Orang kata kalau sebuah artis Indonesia ni dangdut seksi lagi macam. Tapi dalam keadaan dia sakit, baru terbuka antara kebaikan yang diceritakan oleh orang dan meninggal pula tahu. Umpamanya dia banyak bersedekah ke orang ni, banyak dia tersenyum. Kadang-kadang kita buat amalan kita banyak, nak masuk ke syurga. Rasulullah pun sebut dengan rahmat Allah kita akan masuk ke dalam syurga. Jadi mungkin sebab kerja kebaikan dilakukan oleh artis dangdut yang dulu kata seksi Habib, bila meninggal dalam keadaan tersenyum, mungkin itu adalah tanda rahmatku. Kerja baik yang dilakukan itu bersedekah kepada masjid-masjid, anak yatim dan sebagainya yang dilakukan, mati dalam keadaan tersenyum, membolehkan arwah Allah yang rahmat meninggal masuk ke dalam syurga. Kita tak tahu siapa kita nak condemn orang. Atau orang tabli, yang tabli kemar tabli, saya suka respect lah. Orang buat macam mana pun, orang depan tu apa, untuk berharap atau apa, dan dia boleh pilih orang senyum tadi. Betapa bersihnya dia boleh hati. Tapi kalau hati setengah yang kata iman dan Allah haram, tapi try Nabi nak tarik dia punya hati. Biarlah kita sama-sama meninggalkan dunia dalam keadaan beriman. Itu merupakan hari raya bagi orang yang beriman. Kemudian hari di mana dia menepasi titian siratul mustaqim dan ujian hari kiamat, itulah hari raya. Kita nak menepasi titian siratul mustaqim. Tuan-tuan, dalam melepas titian siratul mustaqim, kita jangan jadi seperti orang munafik. Orang munafik ni macam, kalau ikut sejarah orang munafik ini seperti orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Antara hadis yang lain dikatakan orang yang munafik ini bila nak pergi bersolat melaksanakan ibadah solat, dia bermalas-malasan. Tapi bila sampai ke atas titian siratul mustaqim, mengikut cerita daripada apa yang terdapat di dalam Al-Quran, mereka boleh melintasi titian siratul mustaqim. Daripada itu, sambil melihat kepada orang Islam yang aku akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi bila sampai di pertengahan jalan, cahaya keimanan yang mereka buat itu sebenarnya amalan-amalan yang bukan semua bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya kerana nak menunjuk kepada orang lain bahawa aku ni yang hebat beramalan. Sebab mereka semayang duduk dan melaksanakan. Tapi bila duduk dia ada berjalan di atas titian siratul mustaqim sampai pertengahan jalan, mereka dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam lubang-lubang neraka. Jadi orang munafik jangan kita jadi seperti mereka. Sebab apa? Munafik dia berbuat kerja amalan hanya untuk riak, menunjuk-nunjuk. Riak, maksudnya apa? Riak, dia menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Kita ni calon-calon menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Sebab apa? Hari-hari datang masjid, hari-hari datang surau, kuliah agama tak ada kan? Itu dengan kuliah ustaz harian tu susah dengan kuliah. Alhamdulillah dapat dengan kuliah. Dekat surah Al-Kautsar pasal 18. Surah dia kata yang keliling kan bangun. Dia kata kita ni calon masuk neraka. Sebab apa? Bila tunggu sembahyang subuh kita tengok. Tengok dekat keliling ni, kita ada dekat keliling kita rumah kan. Tengok dekat keliling dia pada tak bangun tidur ni, wujud aku dah atas sembahyang subuh. Apa rumah dia? Wujud dia ni. Contoh kata orang dia buat tak apa yang aku dah bangun sebelum masuk waktu solat 5.45 aku sampai 5.30 tengok hebat berkali semua gerak aku lah yang pertama sampai ke surau ujung riak ujung bahaya. Padahal orang yang apa nak terus bayar pun tengok lah ketika pun gerak lagi surau tengok contoh bagi kita ada sebab orang yang banyak buat baik itulah yang paling dekat dengan perasaan riak dan ujung. Kalau ada perasaan riak dan ujung dalam diri kita, maknanya kita tidak ikhlas dalam kerja buat kita lillahi ta'ala. Kita esok naik ke atas kita dia siratul mustaqim baru sampai setengah jalan kita dijatuhkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang berlaku kepada orang munafik. Jadi kita percaya melewati titian siratul mustaqim ujian dan kiamat, maka itulah bagi kita hari raya Yaumul Hari raya juga hari perayaan di mana dia dimasukkan ke dalam syurga, itulah juga dikatakan hari raya Allah. Semua tanya budak-budak semua masuk syurga. Usaha kita masuk syurga, alhamdulillah. Kita ada buat macam-macam di bulan Ramadan. Derma untuk orang Syria, alhamdulillah derma tu sudah sampai dalam sampai untuk apa yang untuk bantuan hari raya sampai. Kita buat derma untuk anak yatim sedekah dan sebagainya. Dengan harapan apa? Esok dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita akan masuk dalam syurga. Bila dah masuk dalam syurga, hari perayaan bagi orang Islam kata Imam Anas bin Malik rahimahullah, hari di mana saat dia melihat Tuhan itulah hari raya. Jadi nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala esok tempat mata kita di sinilah tempat bermula dengan apa? Dalam hadis Jibril alaihi salam bertemu dengan Rasulullah tentang hadis yang dinamakan amal dunia. Ditanya oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana kita melaksanakan solat. Rasulullah SAW menjawab solat itu seolah-olah kita melihat Allah ataupun Allah melihat kita itu secara majaz, bukan hakiki kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan kerja baik kita, amalan baik kita, moga dengan asbab kebaikan kita yang lakukan kita di dunia ini, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Anas bin Malik rahimahullah menyebut inilah perayaan bagi orang Islam. Jadi di mana kita? Cukupkah amalan baik kita? Adakah amalan baik kita berterusan dalam Ramadan suasana atau mana? Walaupun ada satu lempung iaitu daripada sudut aspek pembaziran makanan yang saya ada kenal itu, kita boleh berbetulkan SW Corp pun kalau kenyataan nampaknya tahun ini ada sedikit pengurangan sampah ada. Beberapa tahun akan datang boleh ke arah kepada sifar zero pembuangan makanan berbentuk
antara amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan yang kita boleh teruskan antara dia bagi lelaki solat berjamaah. Solat berjamaah selain daripada bulan Ramadan, suasana itu kuat. Tapi kita iltisam dalam diri kita nak dapat pahala berjamaah 27 dalam Ramadan. Teruskan jemaah. Cari mana-mana waktu yang boleh. Agak tak boleh, agak tak boleh nak berjemaah dalam surau. Tak boleh nak berjemaah dalam masjid. Tapi lain sekali, yang kita sembahyang berjemaah surau bila. Tak sembahyang subuh sebelum kita jemaah pun jadilah. Tapi surau tak sempat. Kalau anak kecil lah kan, orang lagi lah, tak kena mandi dan sebagainya. Banyak subuh kalau kita berdua-dua orang pun dah cukup untuk mendapat pahala jemaah. Kita sebagai lagi kita berapa derajat. Tadi pun jemaah di rumah. Kemudian berterusan melakukan puasa-puasa sunat. Puasa dah. Kita di Malaysia ni untuk melaksanakan puasa dah tak boleh lakukan pada Sabtu dan Ahad. Susah. Hari lain kamu tak? Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, Khamis. Sebab apa kita nak lakukan begitu? Orang makan pun kita boleh tak? Tapi naik hari Sabtu, naik hari Ahad. Bila nak buat puasa sunat, orang dah mesti dah. Ni jom kita pergi orang orang jemputan. Kawan dia ni nak tolak tak apa. Kena pergi kan? Terpaksa pakai. Nak meraihkan silaturahmi, kadang-kadang kita duduk di bandar dia untuk bandar. Kawan duduk satu kelompok, satu lembaga kan. Sedang lembaga pun duduk satu lembaga kan. Tapi nak jumpa susah sebab kekangan orang. Mereka bekerja, kita pun bekerja. Ada waktu yang ada apa? Ada waktu open house. Di Malaysia, Kenduri ke dalam ada satu lagi waktu kematian. Bila orang meninggal, baru kita cari. Bila berapa kita duduk. Sampai ada saya kalau belayar, nombor 3 boleh turun daripada 77 lah lebih. Nombor 3 tu, kalau belayar. Adalah dalam keluarga datang layar pun ni, keluarga datang, anak datang ini satu ni. Allah. Disampul tadi, kita disampul ni. Bertanya. Mudah orang yang tak tinggal tu, tak pernah jumpa. Kerja. Dalam malu dia tengok. Saya berkali bawa paham. Banyak balik ke paham jalan-jalan sangat balik ke. Bila dah jumpa, saling kenal. Saling kenal. Kalau orang tak kan, kan? Sila tu orang. Jadi, usahakan puasa sudah sebanyak dalam hari dalam Syawal insyaAllah. Kemudian berterusan melaksanakan solat malam ataupun qiyamul walaupun sekadar satu rakaat witir sebelum tidur. Kalau bulan Ramadan habis di 8 rakaat semua kawan witir belakang. 8 rakaat kawin witir belakang masing-masing pun. Ada yang ikut imam, ada yang tak ikut imam. Witir 3 rakaat tiap 29 Ramadan dan 29 hari yang kedua witir. Kita teruskan amalan kita witir 1 rakaat sebelum tidur menjadi sebelum tidur 1 rakaat agak-agak tak boleh buat 1 kalau boleh buat 3. Tak payah baca sabi semarah bikal Allah. Kalau baca surah bikir-bikir memanglah hadis Rasulullah SAW tersebut bila Rasulullah SAW melaksanakan witir rakaat pertama membaca surah ala sabi semarah bikal Allah. Itu kalau Inna anzalnahu fi lailatul qadr qul huwallahu atau hari 30 1 rakaat tahu banyak sini kita melaksanakan ibadat qiyamul. Sebelum tidur kan? Sebelum tidur. Biasa waktu terawih kita boleh tahan sampai 10 setengah 20 rakaat untuk melaksanakan tadarus dan sebagainya. Jadi lepas bulan Ramadan dalam masuk bulan Syawal kita buatlah. Kalau kita rasa mengelazimi dengan rutin tersebut. Kemudian bersedekah. Teruskan bersedekah. Peluang antara peluang yang setiap kali Jumaat kita pergi mana-mana masjid kita masuk lagi. Walaupun sikit. Seterusnya membaca Al-Quran. Kalau dalam bulan Ramadan budaya pembacaan Al-Quran itu cukup cantik dan menarik. Cuma biasanya luar daripada bulan Ramadan, selain bulan Ramadan Syawal contohnya. Baca Al-Quran itu jadi Allah. Kadang-kadang kita pun terasa bersibuk dengan kamu lah. Pindah yang sana, pindah yang sini. Bukan tak boleh buka Quran dan handphone masing-masing ada. Quran Arab tekan buka baca sampai satu muka punya dia. Tapi kadang-kadang
Dia kata tengok bola ramai-ramai, apa rasa feel tu. Begitu juga nak bagi kuliah. Hari ni kalau tak ada orang, kita pun masa nak sekolah nak bagi kuliah. Contoh kan. Bila ada orang, apa kita boleh nak bagi? Santai kalau tak malu kan. Kalau tak ada orang, tak apa, itu je ada, kita sampaikan lah. Kalau dia boleh hati, walau ada kata Rasulullah, sampaikan daripada itu, walaupun suruh tu ada. Jadi amalan-amalan tersebut, walaupun nampak simple, sedikit yang kita buat. Aisyah radhiyallahu anha, daripada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu amal ahabbu ila Allah, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Aisyah, Rasulullah kata, au adwamuha wa iqalna. Maksudnya rutinkan, jadi sentiasa lakukan amalan-amalan, walaupun amalan tersebut wa iqalna, walaupun amalan itu kecil. Rasulullah kata, akhiru minal amal, buatlah amalan tersebut, ma'ikuna, amalan tersebut, lakukan amalan tersebut. Akhiru maksudnya rutinkan, jadi kata itu soal wajib bagi kita. Lakukan amalan tersebut, mana-mana amalan yang kamu rasa kamu mampu laksanakan. Jadi kita pilihlah apa amalan yang kita boleh laksanakan selepas bulan Ramadan. Dan kita jadikan Ramadan sebagai satu pesta saja, waktu itu saja, lepas Ramadan tak boleh buat. Jadi pilih mana amalan-amalan yang kita buat waktu Ramadan, kita teruskan. Kalau rasa membaca Al-Quran satu hari satu juzuk, satu hari satu kesulitan, ataupun satu hari dua kesulitan, teruskan. Ataupun bersedekah dengan duit, teruskan. Ataupun bersedekah dengan cara yang lain, menyampaikan ilmu dengan cara ambil mana-mana maklumat. Kalau masuk media sosial, kita boleh forward, copy and paste masuk dalam FB dan sebagainya. Mana tahu ada orang baca, lakukan. Mana tahu dengan maklumat yang orang lain baca itu, dia ambil manfaat, diamalkan, kita dapat pahala semua. Orang ni kawan yang juni, berarti akan kena kat sini orang buat master kat UKM ni kan. Ada seorang askar buat master, askar kadat buat master kat UKM. Dia minat bahaya keteteraan dan sejarah. Dia tak tahu nak cari mana dia mula dekat, bagaimana nak bermula. Kemudian kawan saya ni pun kata, ada satu tesis, nama sekian-sekian nama saya lah, master pun. Satu tesis ni pergi baca, pergi riset, mungkin membantu maklumat tersebut. Kemudian ada askar kadat ni pun bertanya kat kawan junior saya, tahu mana dia semua pandai banget. Itu sekarang itu sedih saya punya. Dia pun pergi cari dekat library UKM, jumpa sesi saya pada tu kejatuhan daulah al-Umawi Damsyik, pengajaran dan penelitian dan pengajaran. Dia baca esok jumpa kawan. Dia kata, terima kasih lah. Dia kata, apa sebab tunjukkan tesis saya ni. Dia kata, dia baca tesis saya tu, nampak inspirasi baru tu kat tajuk lain. Apa sudah kita pun dengar, betul. Bagi dia ada maklumat-maklumat yang dia boleh dapat. Kalau macam turun je, tu kata, kadang-kadang kita tak sedar sedekah yang kita bagi secara ilmu yang bermanfaat pun dia kira sebagai sedekah. Allahu Akbar. Dia punya pahala. Tu orang kata cikgu ni tak kaya. Cikgu-cikgu semua tak kaya mana tau. Tapi rezeki insyaAllah mereka ada. Bapak kami tak kaya menjadi seorang cikgu, tapi mengharapkan sedekah memberi ilmu yang bermanfaat kepada generasi. Moga-moga generasi yang dengar ilmu yang kita dapat tu, yang dia belajar, dimanfaatkan sepanjang hidup mereka. Boleh sedekah buat para guru. Jadi kita sebagai bapa-bapa yang bukan cikgu, tunjukkan juga lah, bagilah. Kalau tak mampu duit kita bagi selalu ke anak-anak, tapi ilmu yang bermanfaat pada generasi baru, terutamanya anak-anak, insyaAllah dia amalkan, pahala itu berterusan kepada diri kita. Walaupun sedikit, insyaAllah Allah akan terima amalan kita, dan Allah akan sayang kita menjadi amalan yang paling disukai. Jadi tuan-tuan dan puan, bila sebut hari raya Aidil Fitri, kita pasal Aidil Fitri setelah berlaku satu peristiwa ibadah yang besar, iaitu
dianggap sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Islam. Sebulan berpuasa, apakah anugerah yang Allah tak berikan kepada kita? Sebulan berpuasa. Antara tuan-tuan, anugerah yang Allah berikan kepada kita ialah amalan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilipat kali ganda tu maksudnya, kalau melihat kepada hadis yang lain, hadis ni kita combine related yang dulu. Hadis berkaitan dengan Ramadan dengan hadis berkaitan dengan, ada kita baca dulu, apabila seorang anak Adam berniat nak buat kebaikan satu pahala, niat, bila buat dapat gandaan 10 sehingga 700. Itu dalam bulan selain daripada Ramadan. Tapi dalam bulan Ramadan, hadis ni kullu amal ibn Adam, setiap amalan adalah milik anak Adam. Al-hasanat bi'ashri amthaliha ila sab'an dha'fin, ila sab'an mi'ati dha'fin. Kebaikan yang anak Adam buat daripada pahala yang Allah nak bagi 10 sehingga 700. Related dengan hadis saya sebut awal tadi, bahawa niat dapat pahala bila buat 10 hingga 700. Illa, Allah kata, illa asriyam, kecuali bila datang bulan Ramadan, itu amalan berpuasa. Fahuwa li wa ana ajzi bi. Allah kata, ini puasa pahala puasa ni aku nak bagi. Kalau lihat persyarat hadis ni, aku nak bagi lah, Allah bagi pahala puasa ni, amalan baik yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan, bulan puasa, dilipat kali ganda lebih daripada 7 kali ganda daripada bulan selain daripada bulan Syawal. Bukankah itu anugerah yang Allah bagi? Terdapat di dalam ayat nuzulul Quran, terdapat di dalam Quran Lailatul Qadar. Dengan hadis ini pula, amalan baik yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan berlipat kali-kali ganda selain daripada bulan-bulan biasa. Siapa nak bagi? Bukankah itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah, anugerah. Tapi sayangnya kalau kita tak teruskan amalan yang baik itu di bulan-bulan lain. Jadi kita kena rasa berbangga dengan dapat melaksanakan amalan tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melaksanakan amalan-amalan baik dalam bulan Ramadan. Kita pun sentiasa berdoa, bila datang bulan Rajab, Allahumma barik fi Rajab, berkatilah kami dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa barikhna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Sebab apa nak kerja pahala-pahala yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan. Dengan izin Allah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melaksanakan ibadah tersebut. Sebab itu dalam bulan selepas bulan Ramadan, katanya 1 Syawal, kita kena bergembira. Bergembira sebab Allah izinkan kita melaksanakan ibadah. Allah izinkan kita dapat menghidupkan amalan kita dengan lebih banyak, menghidupkan bulan-bulan dalam bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bagi izinkan kepada kita. Ada setengah tak dapat apa sebab sakit dan sebagainya. Tapi kita alhamdulillah 29 hari tanpa sakit, tanpa ada rasa terbeban. Amalan yang banyak kita buat dalam bulan Ramadan, sepatutnya gembira dengan apa yang Allah berikan kita, itu kita tunjukkan kegembiraan kita itu dalam 1 Syawal. Batu ada ulama kata 1 Syawal jangan sedih. Nabi Muhammad gila, tapi jangan sedih kan. Lalu semua Allah bagi amalan, kegembiraan yang Allah bagi, anugerah yang Allah bagi kita, jadi kita kalau dapat laksanakan. Sebab tu bila datang 1 Syawal, orang Arab komplain, kenapa takbir Melayu muka? Allahu Akbar, Allah. Orang Arab komplain, apa orang Arab kan? Sebab tu dia bila dah takbir tu, kita arah cara politik yang takbir je, takbir Allahu Akbar, ada takbir tak ada. Dia semangat.
Melayu tu orang Arab bila takbir Allah. Tak sedih 6 tahun sudah. Tak sedih langsung. Oh, semangat ni ada. Takbir itu semangat. Agaknya takbir yang berdari-dari itu buat kita rasa sedih waktu bagi syawal. Teringat mungkin ayah kita dalam dunia, mak kita dalam dunia. Tapi tak apa. Cuba usahakan takbir. Sebab dalam tu ada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ada dalam tu ada juga dalam takbir tersebut menyatakan kena hapuskan musuh dan sebagainya. Tak hapuskan musuh. Kalau dalam keadaan kita tak ada musuh pun tak takut. Bapak ya, betul kan? Tegak pun lebih ke musuh pun kita awal ni macam apa? Jadi jadikan satu Syawal. Dalam ziarah dulu bagilah kalau salah. Jadikan satu Syawal hari kegembiraan. Sebab apa? Kita dapat melaksanakan menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai-bagai ibadah yang mana Allah janjikan pahala yang mana boleh menjadi simpanan kita untuk berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga menjadi penyelamat kita di hari akhirat. Kemudian bila sebut lagi pasal hari raya, kita perasan satu. Lepas hari raya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, iaitu bila pergi sembahyang hari raya hendaklah pergi jalan lain, balik jalan lain. Pergi jalan lain, balik jalan lain. Ulama-ulama menyatakan pergi jalan lain dan balik jalan lain ini merupakan perkara yang paling istihbab, digalakkan. Orang kata nak ikut cara Rasulullah SAW. Tapi apakah hikmah daripada saranan Rasulullah SAW bila nak pergi raya, nak sembahyang raya, pergi jalan lain, balik jalan lain. Namun itu juga, alhamdulillah ikut sunnah Rasulullah SAW dapat pahala. Alhamdulillah berikut saranan Rasulullah. Tapi hikmah di sebalik apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW ini ialah hikmahnya ialah diambil daripada apa? Khutbah daripada Syekh Rafiq Al-Abusi tentang ini, ulama sini. Hikmah daripada pergi jalan lain, balik jalan lain ialah kamu akan bertemu dengan sekelompok besar daripada saudara-saudara kita, daripada orang-orang Islam. Kita berpulang pada rumah jalan lain dan jumpa orang ramai kita jumpa. Ramai yang ada Fitri, maaf zahir batin. Biasa begitu kita buat raya. Bila tak pagi raya nak pergi solat, saling bermaaf dan bagi salam. Kalau bagi salam, Assalamualaikum, Imam Nawawi mengatakan, dengan bagi salam boleh melembutkan hati-hati yang keras. Bukan setakat berdoa kepada dia, tapi boleh melembutkan hati-hati yang keras. Assalamualaikum, kita doa kepada dia. Selamat sejahtera ke atas kamu. Berapa yang kita jumpa masa kita nak keluar dari rumah jalan lain. Kemudian sampai ke masjid, selesai solat, kita pergi pula pusing jalan jauh kan. Balik ke salam Rasulullah, kita jumpa pula orang yang salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sebenarnya nak mengukuhkan silaturahim antara orang Islam. Itu hikmah daripada saranan Rasulullah SAW. Jadi kita orang Melayu dalam bulan Syawal, alhamdulillah, sempatkan Syawal merapatkan silaturahim. Sampai open house lepas Syawal boleh buat. Lanjut sampai Aidul Adha, Zulkaidah. Tak apa. Oh, nak panggil orang anak, nak jumpa boleh. Bukan sedang nak jumpa lagi kan. Masing-masing sibuk kita jumpa. Kerja tak ada habis. Tak ada habis kerja. Kerja begini. Tapi alhamdulillah, merapatkan silaturahim adalah objektif utama dalam Aidul Fitri Syawal. Rasulullah SAW kata, pergi sembahyang sunat Aidul Fitri atau Aidul Adha dengan cara pergi itu jalan lain dan balik jalan lain. Cuma sekarang kita kena ajar jelas-jelas baru bila pergi raya, mereka semua pakai tu. Baru main kajek pun cakap kampung dan sebagainya, Instagram lah, apa benda semua, gram-gram, ada WeChat dan sebagainya. Suasana hari raya, lepas tu kita tu makan kuih hari raya, makan lontong dan sebagainya. Tapi mereka menghabiskan masa lagi rapat dengan kawan-kawan di alam raya, tapi tak rapat dengan saudara-saudara yang berada di depan mata kita. Padahal hubungan saudara, orang itu perlu ada human touch.
real touch. Oh, kita kenal. Maya ni boleh tipu. Kadang-kadang muka tak cantik, boleh duduk cantik. Tak ada jawapan, boleh jadi. Hak ada jawab, boleh jadi tak ada jawapan. Bila kita jumpa orang mata, baru kita rasa gegaran tu dah sayang. Rasa. Jadi peluang yang ada dalam bulan Syawal, kita ambil kesempatan ini mengambil semangat daripada jalan itu untuk merampatkan silaturahmi. Kemudian merampatkan maklumnya. Kemudian hari raya Aidilfitri pula, tertarik dengan poin yang dikatakan oleh Syekh Muslim Ulama Syariah, pakai pakaian tu kena yang cantik-cantik. Baju nak pergi raya pakai cantik-cantik. Alhamdulillah baju raya pakai yang tak ni. Tadi nak pakai sokong tinggi dah. Aku pakai piah dah. Sebab Rasulullah kata aslihu rihalakum, perelokkan kenderaan kamu. Alhamdulillah kenderaan kita elok. Tak boleh raya semua servis dan sebagainya. Tak mati tengah jalan kan? Tak ada kisah. Alhamdulillah. Kalau mati tu nak kata apa? Wahasinu libasakum, dan elokkan pakaian kamu. Hatta takunu syabatan bainan nas. Ini poin ini. Wahasinu libasakum, perelokkan pakaian kamu. Hatta takunu syabatan bainan nas. Pakai pakaian kamu tu sehingga kamu jadi syabah al-zahir, baru jelas. Orang nampak kamu, oh dia ada kawan, dia ada keluarga manusia. Mana dia pakai pun tak sempat lah. Tak apa. Sebab Rasulullah yang kata, bila nak pergi main, dia pakai yang terbaik. Yang ada ni, pakai kamu yang terbaik. Kalau tak ada bila sampai tadi semua pakai cantik-cantik, samping. Jangan pakai samping dengan luar 30,000 pakai kan, tak bohong. Tapi kalau dia mampu tak apa, tak ada masalah dia. Tonjolkan sebab apa? Syekh Al-Musi kata, dia punya keluar yang dia kata apa? Ada tubassilu din. Kamu ni apa? Tubassil. Apa? Allah sekali. Kamu ni membawa dalam agama. Rasulullah kata, Rasulullah kata aslimu rihalakum wa hasilu libasakum hatta takunu syabatan bainan nas. Pakai pakaian boleh nampak orang nampak kamu. Oh, Allah Allah. Agama semua dia kita buat ada. Ada tubassilu din. Kamu dibawa dalam agama. Jangan kita nak habis bayar raya. Pakai hak paling buruk. Tak kacik baju sampai atas tak habis kita contoh lah. Jadi hari perayaan kita gembira, baju pun kena cantik. Bayangkan seorang duta, kalau cerita seorang duta Malaysia pergi tempat lain, dihantar kepada boleh keluar TV tentang pengalaman rakyat Malaysia berpuasa di Ukraine. Duta Malaysia ni dihantar ke Ukraine. Bila sampai time hari raya, mereka jangan pakai baju kulit. Pakai baju samping dan juga sokong. Lagu yang macam tu habis ya. Maknanya bila time hari raya, bila embassy lain datang, oh tahu dia ni pakai ni Malaysia. Tubasil sebagai wakil kepada kerajaan Malaysia. Bila nak pakai tu baju jauh, baju batik Indon, tahu ini Indonesia. Atau bekerja sebagai seorang sahaja, duta tiba-tiba dia pakai seleki. Datang VIP kan tiba-tiba pakai baju tidur je. Pijama. Jumpa menteri-menteri dia ada sana. Mereka orang mana? Patut dia tahu. Kita bila datang hari raya, ambil semangat daripada hari Rasulullah SAW. Pakai yang cantik, cantiklah ada lebih kurang. Kalau lebih kurang masuk ke mampu kita lah. Kita bawa baju sampai pasang baju Melayu. Dari tren orang muda pasang baju Melayu suatu lebih kita tak beli. Tengok-tengok ada RM50 boleh beli. Atul kemampuan dengan israf. Kalau belajar lebih kemampuan israf tak masuk dalam sifat ibadah kemampuan yang kita nyatakan pada beberapa modal itu. Yang penting hatta takunu syabatan bainan nas, sehingga orang nampak kamu itu jelas. Oh ni orang syaitan yang berbeza. Sebab hari raya Aidilfitri, pada hari raya tersebut kita kena gembira semua. Itulah
kelangsungan daripada bulan Ramadan. Betul kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang telah menyatakan, kana salaf yaqulu bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Golongan-golongan salaf mereka menyatakan seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk orang ialah satu kaum, satu orang, satu masyarakat yang tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan adalah untuk baik patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk aurat dan sebagainya. Jadi kul rabbaniyah, jadilah kamu rabbaniyah, itu berikut perintah Allah Subhanahu wa taala anytime. Rabbaniyah wala takun ramadaniyah, jangan jadi hamba kepada bulan Ramadan semata. Jangan jadi sebagai hamba yang ikut hari, ikut ritual, urusan-urusan agama, ikut hidup syariat hanya dalam bulan Ramadan sahaja. Habis Ramadan, Allah Akbar. Tapi semua buka dan sebagainya. Kalau yang orang yang dapat pengawalan sebagainya dalam bulan Ramadan, datang di bulan Syawal terus terbuka semua. Jadikan semangat bulan Ramadan itu biar berterusan sehingga kita bertemu Ramadan yang akan datang, supaya kita dapat kafarah dosa-dosa kita. Kafarah dosa-dosa kita, insyaAllah. Bila kafarah dosa-dosa kita ambil satu pendapat keseluruhan daripada di mana dia mari. Bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, terdapat kritis dia siratul mustaqim kepada itu merupakan hari untuk hadir orang Islam. Saya cukup setakat ini, insyaAllah kita akan sambung tentang bab dan isu hangat ni. Ada seorang berkata